Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya kita telah sampai ke final tazkirah anak muda kita. Alhamdulillah, setelah kita mengumpulkan sekian banyak tazkirah anak muda yang kita mendapat sambutan yang begitu hangat daripada seluruh negara, bahkan daripada seluruh dunia sebenarnya. Peserta-peserta kita telah memberikan tazkirah-tazkirah mereka. Alhamdulillah, akhirnya kita telah pilih 3 yang terpilih untuk ke final pada hari ini, insya-Allah. Dan kita akan saksikan insya-Allah pada kali ini 3 daripada tazkirah anak muda tersebut yang mana mereka akan berpeluang mendapatkan hadiah tunai keseluruhan berjumlah RM1,500. Pandai-pandai tambah. Okey. Jadi alhamdulillah, kalau dalam episod-episod yang terdahulu kita dapat saksikan bahawasanya anak-anak muda kita ni memberikan tazkirah berbentuk rakaman yang mana mereka boleh edit. Tapi kali ni lain sikit. Mereka terpaksa memberikan tazkirah secara langsung. Yalah, macam kat masjid lah, mana boleh edit kan, mana boleh tiba-tiba lompat sana lompat sini pula, tiba-tiba ada sound effect, tiba-tiba ada bunyi apa-apa dan sebagainya. Tak ada dah. Kali ni memang secara langsung betul-betul daripada mereka. Seperti mana yang kita tahu bahawasanya tazkirah anak muda, tujuan kita adalah untuk menyongkil bakat-bakat para pendakwah yang baru dengan gaya santai anak muda kita pada hari ini dan menjadi platform untuk kita mendengar suara anak muda. Selain daripada itu, kita nak mengukuhkan lagi imej Islam yang kita tahu lebih segar dan bertenaga, insya-Allah. Jadi saya tak nak panjang-panjangkan sebab semua peserta-peserta akhir kita, finalis-finalis kita telah bersedia sebenarnya untuk memberikan tazkirah. Ada 3 anak muda berada di hadapan saya pada waktu ini secara maya, kan? Jauh, ada yang dekat Kedah, ada yang di Selangor juga, tapi berada di hadapan mata kita sekarang. Alhamdulillah. Jadi tak nak melengahkan masa, kita alu-alukan finalis kita yang pertama pada hari ini, adik Muhammad Arif Fikri bin Mazwan. Assalamualaikum Arif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz. Allah. Arif usia 17 tahun, pelajar Maktab Mahmud Pokok Sena. Ya betul. Oh ya, cakap Kedah nampaklah dah tu. Lahirkan pada 19 September 2003, anak sulung daripada 3 adik-beradik. Tapi saya dimaklumkan selain daripada beri tazkirah dan berdakwah, Arif juga ada satu lagi bakat yang lain. Yang saya kalau tengok tu pun saya pun risau sebenarnya. Tengok muka Arif ni, betul ke? Katanya masuk ke peringkat kebangsaan. Apa dia tu? Tai Chi. Silat. Okey, silat. Arif silat apa tu Arif? Silat Pusaka Gayung Malaysia. Masya-Allah. Arif, sebenarnya Arif boleh bersilat. Arif sekarang ni tingkatan 5 ke? Ya, tingkatan 5. Okey, apa sebenarnya yang mencetuskan minat Arif jadi Arif rasa nak berdakwah? Okey, baik. Bermulanya daripada saya ikut Wazra'i. Saya tengok dia, saya ikut dia pergi berdakwah kat sekolah-sekolah kan. Saya ikut dia. Sebab saya tengok dari situ, saya sukalah cara macam tu. Saya suka bagi tazkirah, saya suka share ilmu sikit. Arif, cita-cita sebenarnya nak jadi apa? Cita-cita nak jadi ustaz. Memang nak jadi ustaz? Ya. Ni untuk SPM ni ambil dah pengajian-pengajian agama yang lain semua tu, subjek-subjek tu. Ya, ambil. Oh, masya-Allah. Mudah-mudahan tercapai cita-cita Arif tu, insya-Allah. So Arif dah ready ke? Boleh. Insya-Allah boleh lah. Insya-Allah. Tapi tajuk Arif ni hebat. Tajuknya adalah Rumahku Syurgaku. Kita masa yang diberikan untuk Arif adalah sebanyak 3 minit macam biasa. Jadi marilah sama-sama kita saksikan tazkirah dari Arif bertajuk Rumahku Syurgaku. Silakan Arif.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rumahku syurgaku. Kalau hangpa dengar betul-betul perkataan ini, ia menunjukkan betapa pentingnya peranan setiap ahli keluarga dalam bina sebuah keluarga yang bahagia. So, macam mana kita nak bina keluarga yang bahagia ni? Menurut Ustaz Syamsul Bat, kalau kita nak bina keluarga yang bahagia ni, kita kena ada 5 kunci kebahagiaan. 5 kunci kebahagiaan. Yang pertama kunci rumah. Yang kedua kunci pejabat. Yang ketiga kunci kereta. Yang keempat kunci syurga. Dan yang kelima kunci spare. Kunci rumah, sistem berumah tangga dengan sistem Islam. Kunci pejabat, cari kerja yang halal, cari rezeki yang halal. Kunci kereta, memandang kita ke arah yang tepat. Kunci syurga, sama-sama melakukan ibadah. Dan kunci spare, dalam sebuah rumah mesti ada ibu, ada ayah, ada anak-anak. So masing-masing pegang kunci masing-masing, mainkan peranan masing-masing dalam membina sebuah keluarga yang bahagia. Okey, ibu bapa sekalian, kalau kita tengok di luar sana, zaman tadi dah ada banyak hiburan, dah ada banyak teknologi yang dihasilkan, contohnya seperti handphone, laptop, komputer kan. So ibu bapa perlulah menghadkan masa anak-anak ni menggunakan telefon. Contohnya bagi main setiap minggu saja, ataupun bagi main tidak mesti 2 jam per hari, tapi ibu bapa perlulah memantau apa yang anak-anak tu menggunakan gadget tu, macam mana anak-anak tu menggunakan kan. So tapi hampir pun tak payahlah duk search benda-benda yang pelik sangat. Search TV Al-Hijrah pun okey juga kan. Macam tu. Okey baik. Ibu bapa sekalian, kalau tak mau anak-anak ni bosan waktu PKP ni, tak mau anak-anak ni bosan, so perlulah mencari aktiviti yang menyeronokkan sewaktu musim PKP ni. Tapi waktu PKP ni kita kena stay at home dulu lah kan. Main game, Indo game je dulu. So kat sini ibu bapa perlu kat sini anak-anak ni perlu memainkan peranan dalam menerima dan mentaati apa yang ibu bapa datang. Tapi ibu bapa ni kenalah selalu minat anak-anak ni. Contoh dia, kalau anak-anak minat melukislah juga. Kalau anak-anak ni minat main bola juga. Kalau anak-anak minat main game, tak ada masalah kan. Contoh game yang orang duk main ni, game yang tembak-tembak tu. Sat-sat Music Hit. Itulah, tak maulah sebut dia apa, sebab game dia tak saja atas kiraan apa dah ni. Okey baik. Ibu bapa sekalian, kalau kita tengok kat luar sana, tak dinafikan keperluan hidup ni semakin lama semakin meningkat. Ada ibu bapa yang bekerja keras dalam menjaga hidup keluarga. Kalau macam tu, sembang-sembang dengan anak pun boleh tak? Tapi kalau ibu bapa yang bekerja sendiri ni, ibu bapa bolehlah mengajak anak-anak tu melakukan bersama. Kerana ini merupakan strategi serampang 2 mata. Sambil kita mencari rezeki, sambil kita membina hubungan silaturahim. Ya. Ada last kali Arif nak kesimpulan? Okey, kesimpulan. So kalau kita rumahku syurgaku ni, kita kena setiap kali keluarga perlu mainkan peranan masing-masing dalam membina sebuah keluarga yang bahagia. Ingat ibu, bukan menyuruh tapi mengajak. So setakat itu saja tazkirah pada ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih Arif. Rumahku syurgaku juga, mudah-mudahan rumah Arif dan sekeluarga juga menjadi syurga untuk Arif sekeluarga, dan juga mudah-mudahan syurga akan jadi rumah kita semua. Kita tak mau panjang-panjangkan, kita punya kontestan yang kedua, finalis yang kedua dah tak sabar-sabar dah tu nak memberikan tazkirah beliau, Adik Iman bin Shahabuddin. Adik Iman ni kalau kita perhatikan memang lain pada tazkirah kita yang sebelum daripada ni. Ingat kot dia duduk kat Australia ke, duduk kat mana ke kan, berusia 19 tahun, dari Sungai Petani, Kedah lagi kan boy depa ni. Ni ada kroni ke bawa Kedah kat sini ni. Okey. Jadi pelajar Foundation in Science Leading to Medicine di MC University, insya-Allah nampak gayanya bakal seorang doktor mudah-mudahan. Kan kelainan yang beliau tampilkan hari itu adalah tazkirah beliau saja dalam bahasa Inggeris. Tapi hari ini saya tak tahulah Iman nak cakap Inggeris lagi ke apa ni? Kan Melayu pula hari ni. Iman punya mikrofon mute lagi ke apa tu? Okey, Iman. Apa khabar Iman? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Iman, sebenarnya Iman belajar medik kan? Yes. Iman ada fokus dah nak targetnya nak jadi doktor dalam bidang apa ke, ataupun nak berkhidmat sebagai pensyarah ke, macam mana ke? Saya nak target jadi pakar sekretari. Bukan sekretari ya. Okey, pakar sekretari, masya-Allah. Okey, dan juga Iman, kalau kita perhatikan, Iman
berdakwah dalam bahasa Inggeris ataupun bagi tazkirah dalam bahasa Inggeris. Iman juga nak jadi seorang doktor. Pendakwah ni dia tidaklah berpendapatan lumayan ataupun seperti mana seorang doktor pakar dan sebagainya kan. Maknanya Iman nak jadi doktor, dalam masa yang sama berdakwah dalam bahasa Inggeris. Iman sebenarnya banyak refer pada siapa, cara ataupun gaya penampilan, gaya bagi tazkirah dalam bahasa Inggeris tu? Sebab saya dari sekolah menengah, saya sekolah international. So saya ambil Islamic Studies, Islamiat. So kami menggunakan bahasa Inggeris dan susah topik tu, subjek tu. So kami terpaksa study internationally lah, macam dengar Norman Lihan, dengar Musliman, dengar banyak-banyak, mungkin dengar banyak, study banyak. Civil Servant semua punya video memang kami kena khatam dan kami kena power lah untuk quote sebanyak ayat semua. So kami memang guna bahasa Inggeris kalau nak buat essay semua. So memang kami dah get used to bila nak ceramah ke, kalau nak bebel ke, memang kita guna bahasa Inggeris. Untuk memang get used to benda. Kiranya Iman pun membebel dalam bahasa Inggeris jugalah nampak gayanya ni. Bahasa Inggeris. Okey. Jadi okeylah, kita tak mau panjang-panjangkan lagi. Kita nak dengar tazkirah anak muda kita pada kali ini, Iman, dengan tajuk teknologi maklumat jejaskan syahsiah. Jadi masa yang diberikan seperti biasa 3 minit. Jadi silakan Iman. Fadal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. So my topic today will be, adakah teknologi maklumat menjejaskan syahsiah kita, menjejaskan syahsiah kita sebagai seorang Muslim? So ada dua benda je yang akan menjejaskan mainly dalam teknologi maklumat ni. Pertama sekali, pornografi, iaitu apabila kita guna teknologi maklumat secara salah. So pornografi ni saya tak nak ambil dalam sangat, tapi statistiknya makin tinggi waktu PKP ni dan sangat-sangat bahaya untuk physically, mentally dan very addictive, especially iman kita, masya-Allah. Tak tahulah, otak kita jadi super aggressive in sexual content and stuff, masya-Allah. May Allah avoid us from that. The other one is nomophobia. Ni yang popular seluruh dunia. So nomophobia adalah apabila kita addicted dengan phone. Dia nak sangat phone tu. Phone tu memang kena ada kita. Tak boleh lah, tak ada tu macam selesa lah. And dia dah cause banyak problem seperti cerai, hubungan parents dengan anak. Inilah nomophobia. Kenapa? Sebab kita rasa nak sangat phone tu dekat dengan kita. Dan satu je masalah yang paling besar sekali dengan syahsiah ni, pada seorang Muslim ni, bila kita addicted dengan phone, kita kehilangan khusyuk dalam solat. Sebab apa? Pernah tak jadi? Selalu viral, benda ni memang jadi selalu. Di solat, habis solat, the first thing kita buat habis solat, lepas tu wirid tak. Phone. First thing kita buat phone. Memang tak salah kita solat juga. Tapi first terfikir phone, tersolat, terfikir phone, dalam masjid, phone, solat pun phone juga, betul phone. Dalam masjid, masya-Allah, nauzubillah, kita takut harap-harap kita solat. Dan sekarang saya nak fokus kat prevent steps. Cara nak elakkan. First, kalau pornografi, stay in public, stay active. Sekarang MCO, so kita boleh keluar, so kita kena stay aktif lah. Tolong mak ayah, buat kerja rumah, study, belajar masak, whatever you can do. Try to disturb yourself and try to distract yourself from doing so. The other one adalah, ni pesan untuk saya semua, pada semua kat luar sana. Saya ada ramai kawan yang datang ni, dia orang give up. Dia cakap dia orang nak stop, kami nak stop. Lepas tu dia orang tertengok balik. Dia nak cakap, ya Allah tolong jangan give up. Allah firman Al-Quran, tak kisahlah orang cakap apa itu. Orang cakap, oh kamu dah give up, kamu tengok, berhenti buat balik. Apa ni, neraka. Tak ada, Allah, kalau orang cakap apa, biar. Orang ni, Allah cakap, I am Ghafurur Rahim. Aku yang maha mengampun, maha mengasihi, maha merciful, most merciful. So, siapa lagi kita minta apa kalau bukan Allah? So, jangan give up dengan Allah. Fafirru ilallah. Allah cakap, lari balik pada Allah. Allah bukan cakap macam, tak. Allah cakap, lari balik pada Allah. Sebab Allah cakap apa? Jangan risau, Allah Ghafurur Rahim. The other one is nomophobia. Saya nak cakap semua orang, just try to jaga masa kita guna and try untuk elakkan guna phone slow sangat. InsyaAllah, saya bangga dengan Malaysia. Malaysia berjaya mengatasi COVID-19 terbaik. Antara Malaysia negara yang terbaik, yang menaikkan nama yang terbaik. So saya nak harap semua orang, sama-sama kita kan saya ada ubah COVID-19, tapi kita buat satu kempen baru, stop nomophobia. Satu lagi kempen saya nak buat, harap semua boleh ubah. Kalau kita boleh ubah Malaysia untuk selamatkan COVID-19, kita boleh ubah satu lagi benda. Tolak pornografi. Ya, kesimpulannya itu sahaja saya hari ini. Saya harap semua dapat dengar dan dapat nasihat daripada saya. Alhamdulillah. Thank you very much. Take care. See you again. Assalamualaikum. Okey, tahniah Iman. Iman dah macam rapper dah saya tengok, masya-Allah. Okey. Bagi tazkirah dengan penuh semangat. Alhamdulillah Iman. Jadi seterusnya kita ke finalis kita yang ketiga. Satu-satunya bunga dalam rancangan kita, final kita pada
Hari ini kita ada adik Nurul Syazwani binti Anwar. Wani, saya panggil Wani boleh ya? Boleh. Wani umur 17 tahun, asal dari Subang Jaya, lahir 25 Mei. 25 Mei. Dah dekat dah. Raya kedua. Wani sambut birthday waktu PKP nampaknya. Samalah kita. Saya pun sambut birthday waktu PKP kat rumah aja, kan. Jadi Wani adalah timbalan Ketua Umum Sekolah Agama Menengah Bestari, Sambes ya. Jadi sebenarnya timbalan ketua umum ni apa Wani? Timbalan ketua umum ni macam penolong ketua pengawas. Dia membantu ketua pengawas, ketua pelajar. Jadi sebenarnya apa yang trigger Wani untuk berdakwah ni? Apa yang menyebabkan Wani rasa memang aku kena berdakwah lah? Saya seorang yang selalu terfikir saya nak orang tahu opinion saya. Tapi saya tak suka sebarkan opinion dekat social media. Saya memang kalau boleh social media tu diam je. Tapi bila kat sekolah dengan kawan-kawan, saya suka bagi opinion. So saya rasa bila dalam tazkirah anak muda ni, bila dengan saya tak nampak, orang tak nampak social media saya, tapi orang boleh nampak opinion saya. Nak menyampaikan pandangan Wani, Masya Allah. Wani sebenarnya cita-cita nak jadi apa? Cita-cita saya nak jadi arkitek. Jadi Wani nak jadi arkitek. Mudah-mudahan Wani dapat membina bangunan-bangunan yang indah dan juga dapat membina umat yang solehah, insya-Allah. Jadi kita nak berikan ruang seluas-luasnya kepada Wani dengan tajuk beliau. Kontroversi sikit katanya tajuk ni. Fashion versus aurat. Yang mana yang lebih patut dijaga mungkin. Jadi masa yang diberikan juga 3 minit. Silakan Wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Versus aurat. Jadi fashion ini sesuatu yang mengikuti perkembangan semasa ataupun kita panggil sebagai trend terkini yang mengejar ke arah kecantikan. Dan aurat ini anggota tertentu yang kita perlu lindungi daripada pandangan manusia. Tapi kita tak boleh nafikan fitrah darah muda hari ini. Mereka suka untuk mencuba benda-benda baru. Jadi mereka memang suka untuk ikut trend-trend terkini yang mengejar ke arah kecantikan. Jadi apa yang berlaku pada hari ini bila masyarakat muda yang mengikuti fashion terlupa dan meninggalkan syariat Islam dari segi pakaian, aksesori dan rupa bentuk. Apa yang jadi hari ini, contohnya bila seorang wanita yang bertudung tapi lehernya terbuka, ternampak telinganya, ternampak bentuk badannya, nak tutup aurat ke nak tutup urat sebenarnya. Dan yang lelaki pula ada yang pakai aksesori seperti gelang, rantai. Jadi itu kononnya nak tunjuk macho tapi sebenarnya satu kesalahan. Dan secara umumnya bila ada orang nak berfashion sampai nak ubah ciptaan Allah. Contohnya sanggup nak cukur kening. Katanya kalau cukur kening ni jadi cute tapi sebenarnya biasa je. Jadi persoalannya, boleh tak kita nak berfashion dalam Islam? Jawapan dia, boleh. Tapi dengan syarat, kita tak boleh ketepikan soal agama. Sabda Nabi SAW, Innallaha jamil wa yuhibbul jamal. Maksudnya, sungguhnya Allah sukakan kecantikan dan sungguhnya Allah itu cantik dan sukakan kecantikan. Hadis riwayat Muslim. Jadi, Islam memang sukakan kita berlaku kemas. Jadi, Islam tak pernah melarang kita untuk berfashion. Tapi selagi mana kita tak tolak tepi soal agama. Jadi, apa sebenarnya cara untuk berfashion dalam Islam? Jadi, realitinya bila kita nak berfashion, kita kena ingat, kita berfashion untuk keselesaan diri kita dan keselesaan orang dekat sekeliling kita. Situasi yang pertama, bila contohnya seorang wanita yang terlampau takut dengan pandangan lelaki. Jadi dia pakai satu badan yang warna hitam, tutup mata, jalan pun terlanggar tiang, habis semua langgar. Jadi itu jadi masalah sebab dia tak tahu sebenarnya Islam membenarkan berfashion. Kemudian situasi yang kedua, bila mana tak kisah umum lelaki ataupun perempuan yang bibirnya contohnya bibirnya kusam. Jadi masa tu kita boleh nak pakai incu sikit, nak tambah keyakinan diri. Sebab kata pakar psikologi, bila mana kita yakin dengan diri kita buat orang sekeliling kita jadi selesa. Jadi itu dalam keadaan tu kita boleh nak berfashion tapi jangan sampai berlebihan. Dan contoh yang ketiga, bila mana kita nak pakai cantik-cantik, boleh ke tak? Jawapan
Ini boleh, tapi dengan syarat pakaiannya tak ketat dan tak menampakkan warna kulit. Sebab kalau kita tunjukkan kulit kita, tunjukkan bentuk badan kita, maka itu akan menimbulkan syahwat. Sedangkan Allah berfirman dalam surah Al-Ahzab, mafhumnya, dan janganlah kamu berhias serta bertingkah laku seperti orang jahiliah. Jadi tak salah untuk berfashion. Yang menjadi kesalahannya bila kita berlebih-lebihan. Jadi beringatlah ketika berfashion. Jadi tugas saya hari ini sebagai seorang pendakwah, sebenarnya anak-anak muda mungkin mereka tak tahu, kurang faham apa yang dimaksudkan fashion dengan fashion. Jadi untuk tahu macam mana fashion yang sebenar, kena belajar. Betul Wani? Ya, okey. Terima kasih banyak Wani. Masya Allah. Dengan tazkirahnya yang penuh semangat membincangkan satu isu yang memang bersesuaian dengan masyarakat kita pada hari ini. Jadi Alhamdulillah selesai, khalas. Alhamdulillah ketiga-tiga peserta kita, finalis kita dah memberikan tazkirah mereka dengan penuh semangat, dengan gaya masing-masing. Dan sebenarnya bila kita dah lepas daripada buat tazkirah tu dah rasa lega, dia dah rasa tenang. Cuma dia ada sedikit debaran. Debaran apa tu sebenarnya? Debaran nak tunggu pula keputusan, kan? Oish, macam manalah keputusan ni? Dia salah satu je, sama ada nombor 1, nombor 2, nombor 3. Antara 3 je. Takkan ada yang dapat nombor 4, nombor 5 hari ni. Jadi jangan risau, insya-Allah semua akan dapat hadiah pada petang ni, alhamdulillah. Jadi sementara kita nantikan keputusan, insya-Allah kita akan saksikan dahulu sedikit recap untuk persembahan peserta-peserta kita yang sebelum daripada ni. Tapi kalau ibu bapa yang bekerja sendiri ni, ibu bapa bolehlah mengajak anak-anak tu melakukan bersama. Kerana apa? Ini merupakan strategi serampang dua mata. Sambil kita mencari rezeki, sambil kita membina hubungan silaturahim. Bila kita addicted dengan phone, kita kehilang khusyuk dalam solat. Sebab apa? Pernah tak jadi? Selalu viral, benda ni memang jadi selalu. Habis solat, the first thing kita buat habis solat, lepas tu WDN tak. Phone. Jadi persoalannya, boleh tak kita nak berfashion dalam Islam? Jawapan dia, boleh. Tapi dengan syarat, kita tak boleh ketepikan soal agama. Alhamdulillah, keputusan sekarang dah ada dekat tangan Ustaz sekarang ni, alhamdulillah. Dan kalau kita perhatikan semua kontestan kita, ketiga-tiga mereka telah memberikan yang terbaik. Tazkirah yang Ustaz rasa kadang Ustaz pun payah nak buat macam tu, kan? Memang masya-Allah lah, tazkirah betul-betul anak muda, rasa tua pula Ustaz sekarang. Okey, jadi apapun keputusan dia, percayalah ketiga-tiga anda adalah pemenang. Dan tak ada erti kalah dekat sini, lagipun kita masih lagi dalam membina diri kita untuk menjadi pentazkirah yang baik. Kalau Ustaz boleh komen lah sedikit, kan, Arif sebagai kontestan kita yang pertama, finalis kita yang pertama, Arif, Masya Allah, bagus dari segi tenaga yang ada dan juga hujah yang diberikan walaupun dia berbentuk pinjaman, tapi yang bagusnya adalah Arif memberikan kredit kepada mereka ataupun ustaz yang ataupun pentazkirah yang memberikannya terlebih dahulu. Jadi itu satu benda yang bagus, memberikan kredit. Cumanya dalam pertandingan biasanya originality itu diambil kira. Jadi apa yang original itu biasanya lebih mahal harganya. Bagi Iman pula, Iman bagus, fresh, bahasa anak muda, gaya anak muda, cara tu memang sangat menarik anak muda, insya-Allah. Cuma satu je lah, kalau Ustaz nak komen pun kena kurangkan sikit bergerak tu. Kurangkan sikit je, jangan kurang banyak. Bergerak tu dah bagus dah. Jangan keluar frame. Gitu je. Okay. Jadi yang ketiganya Wani, Masya Allah, hujah Wani banyak. Wani ada bacakan ayat Quran, ada satu bacaan ayat Quran dalam bahasa Arab dan juga ada satu lagi dengan terjemahan. Masya Allah, bagus. Cuma satu, disiplin kita sebagai seorang pentazkirah adalah masa kita perlu jaga. Jadi dari segi masa tu Wani agak kurang sikit menjaga, sebab memang salah satu daripada disiplin kita adalah disiplin masa. Jadi apa pun, ketiga-tiga dah bagi yang terbaik, alhamdulillah. Keputusan macam disebutkan ada di tangan Ustaz sekarang ni. Kita nak umum sekarang, boleh? Okey, kita umumkan sekarang, insya-Allah. Tempat yang ketiga dululah. Tempat yang ketiga dulu. Yang menang tempat ketiga, bukan yang kalah, yang menang tempat ketiga, dengan hadiah wang tunai RM350, insya-Allah boleh belanja keluarga, insya-Allah. Dengan wang tersebut dimenangi oleh ada muzik kan, tak payah, okey, dimenangi oleh
Arif. InsyaAllah. Tahniah Arif. Okey. Wah, ada tepuk tangan kat belakang. Okey. Jadi naib juara. Naib juara, Ustaz umumkan naib juara ke Ustaz nak umumkan juara? Sebenarnya dua orang je. Antara Wani ataupun Iman. Naib juara akan dapat hadiah wang tunai RM500 dan juara akan memenangi wang tunai RM650. Jadi Ustaz umumkan terus juara, maka yang seorang lagi terus menjadi naib juara. Kita fahamlah kan? Jadi antara Wani dengan Iman, antara Iman dengan Wani, mana yang akan menjadi juara, mana yang jadi naib juara? Juaranya adalah juara untuk tazkirah anak muda kali pertama dimenangi oleh adik. Okey, juara kita yang akan menang RM650 adalah adik Iman. Tahniah adik Iman. Alhamdulillah, congratulations. Mudah-mudahan terus menjadi pendakwa yang baik. Tu dia. Lepas ni jangan melompat-lompat pula. Okey. Dia jadi pendakwa rapper kan. Masya-Allah. Jadi tahniah adik Iman. Iman nak cakap apa-apa sikit Iman? Saya tak tahu nak cakap apa, tapi just sebab saya masuk ni, saya jujur saya memang tak nak menang pun actually. Saya just nak tengok sejauh mana gerakan dakwah Islam dekat Malaysia sekarang ni. Bagaimana kita utamakan dakwah untuk anak muda kita. Pertama, saya tertarik dengan poster ni sebab dia tulis anak muda. Soalnya kalau dakwah ni mesti macam orang veteran, orang lama. Tapi sebab dia letak anak muda, so saya memang tertarik. Saya terkejut bila saya dapat tahu finalis ni 17 tahun. Saya macam rasa malu sebab waktu saya 17 tahun saya tak buat benda ni. Saya buat apa 17 tahun. So saya nak cakap, saya menang ni rasa bukan saya menang, kita menang. Kita menang sebab apa? Sebab anak muda kita dah berjaya naik dan buat nama, yang berjaya untuk bergerak untuk dakwah Islam. Tak perlu, tak kisah dari aspek mana pun, dia dah bergerak, insyaAllah. Okey, tahniah. Terima kasih banyak. Tahniah sekali lagi kepada Iman dan tahniah juga kepada Wani yang menjadi naib juara kita dengan hadiah wang tunai RM500. Masya-Allah. Ustaz pun tak pernah menang RM500 waktu tinggal terima. Jadi tahniah kepada Wani dan juga keep up the good work, insya-Allah. Jadi pentazkirah yang baik. Okey, alhamdulillah sekali lagi tahniah sekali lagi dan berakhirlah sudah 4 episod tazkirah anak muda kita dan kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada TV Al-Hijrah yang telah mengangkat idea kecil kita ini ke platform yang begitu besar. Alhamdulillah dan terima kasih, mudah-mudahan Allah membalas dengan sebaik-baik balasan. Semoga usaha kita ini dipandang oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi amal bakti kita yang berpanjangan, dapat pahala yang berpanjangan bila kita dah masuk ke dalam kubur dan juga bila kita berada di alam mahsyar nanti, insya-Allah. Kita terima kasih sekali lagi kepada ketiga-tiga finalis kita dan mudah-mudahan kita dapat jumpa selepas PKP ni, dapat mengetih sekali, insya-Allah, mengopi sekali. Dan anda semua anak muda adalah pemacu ummah. Marilah sama-sama kita memberikan tepukan dan memberikan ucapan tahniah kepada semua tim tazkirah anak muda, kerana tazkirah anak muda pemacu ummah. Jadi cukup setakat itu, minta maaf salah dan silap daripada saya dan juga seluruh tim tazkirah anak muda. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.